Puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi mengurniakan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada pagi ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian subuh pada pagi ini. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengisian kuliah pada pagi ini, suka saya menarik perhatian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian kepada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan kepada kita semua yang pernah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya selaku umatnya, dan juga ianya sebagai pesanan dan peringatan kepada kita juga sebagai umatnya juga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqah wahidatun fil jannah wa 72 fil nar." Qil ya Rasulullah, man hum? Qal al-jama'ah. Wa fi riwayatin ukhra qal ma ana alaihi wa ashabi. Maksudnya, dan demi jiwaku berada dalam genggamannya, demi jiwa Muhammad berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya umatku akan berpecah kepada 73 golongan, 73 puak. Hanya satu sahaja yang masuk ke surga, dan 72 lagi masuk ke neraka. Lalu dikatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, jadi sahabat bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu?" yakni satu golongan yang masuk syurga. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, al-jamaah, ataupun juga disebut dengan yang kita kenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dan dalam satu riwayat yang lain menyebut satu golongan yang masuk surga itu ialah mereka yang berada di atas jalanku, yang jalan baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga jalan para sahabatnya, sahabatku. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi," dan demi jiwa Muhammad berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya bila mana adanya lafaz sumpah, ia merupakan suatu bentuk kenyataan yang cukup kukuh dan kuat. Apatah lagi baginda menyebut dengan la taftariqanna
sesungguhnya umatku akan berpecah. Lam itu pun dah lam taukid, lam untuk menguatkan, ditambah lagi dengan nun taukid lagi di belakang, nak menyatakan sungguh-sungguh umatku akan berpecah. Tidak ragu-ragu lagi, tidak syak lagi, di mana umat ni makna umat Nabi SAW adalah mereka yang hidup selepas diangkat baginda sebagai Rasul dan lahir selepas daripada itu, sehinggalah umat iaitu akhir zaman, iaitu sehingga berlakunya hari kiamat. Maknanya umat Nabi Muhammad SAW itu mereka yang hidup selepas baginda diangkat sebagai Rasul, kemudian yang lahir sampai berlakunya kiamat. Jadi makna kita termasuk di kalangan yang Nabi kata ummati, la taftariqanna ummati. Ummati itu termasuk kita. Kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Semacam jugalah kita semua hamba Allah. Dan hamba Allah ni ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Tetapi bila mana dia manusia, dia adalah hamba kepada Allah. Tak kira siapa dia, raja, menteri, siapa pun, dia adalah hamba Allah. Rasulullah hamba Allah. Jadi umat Nabi Muhammad ni ialah umat kita semua lah, ada termasuklah kita, dan sampailah hari kiamat. Baik. Dan Nabi menyebut bagaimana umatnya akan berpecah kepada 73 golongan. 73 golongan. Banyak tu. Dan hanya satu golongan saja yang masuk syurga. Bukan separuh, satu per 73. Tuan-tuan, 72 golongan lagi, kesemua mereka itu akan masuk ke neraka. Tak bimbang kita. Satu golongan saja, tuan-tuan, tak ramai pun. Dan memang pun hakikat realiti ni begitulah. Bahkan Quran pun sebut yang ramai-ramai ni yang tak beriman. Yang ramai-ramai inilah yang tidak berakal. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak berakal. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Bal aktsaruhum la ya'lamun ataupun la yaqilun. Kebanyakan manusia, kebanyakan mereka itu tidak berakal. Makna kata kebanyakan yang tuan-tuan tak beriman, tak berakal, tak berfikir, tak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur, tuan-tuan. Ini realiti Quran menyebut begitu. Allah Ta'ala menyebut hamba dia yang beriman sedikit, hamba dia yang bersyukur sedikit, tuan-tuan. Itu realiti dia. Bahkan kalau kita lihat kepada penduduk dunia hari ini pun, berapa orang penduduk dunia? 7 bilion. Yang Islam berapa bilion? 1 lebih. Ramai-ramai pun 2 bilion lah. Kan? Kalau penduduk dunia 7 bilion, tuan-tuan, Islam 2 bilion, 5 bilion lagi, tuan-tuan, kafir, tidak beriman, tuan-tuan. 5 bilion dalam ramai itu. 2 makna kata 1/4 saja yang Islam, yang 3/4 lagi bukan Islam, tidak beriman kepada Allah, tuan-tuan. Hak mereka ni confirm masuk neraka kalau sekiranya mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Confirm.
Sebab syurga hanya bagi orang yang beriman. Ada pun orang yang tidak beriman diharamkan baginya syurga dan kekal di dalam neraka selama-lamanya, tuan-tuan. Itu yang kita belajar. Tak situ pun dah 5 bilion dah amal dah. Yang 2 bilion ni pun, tuan-tuan, yang Islam ini, yang benar-benar beramal dengan amalan Islam, berapa peratus agak? Ada berapa peratus? Ada? Tuan Haji? 1% ya? Hai, dia 1%, tuan-tuan. Sikit sangat tu. 1.3, maknanya 30% lah. Maksud dia 1.3 bilion peratus. 1.3%. Ambil mana ni angka ni? 1.3 daripada 100%. Maknanya memang bimbang, tuan. Kalau angka begitu, tuan-tuan, memang kita kena bimbang. Tak apalah, kita bagi lebih sikit 10% lah. Kita bagi 10% lah. Saya rasa itulah 10, banyak-banyak pun 20% lah. Maknanya 70-80% lagi, tuan-tuan. Islam hanya setakat Islam nama, Islam baka, Islam keturunan, Islam warisan. Yang ni, tuan-tuan, nak sebut bagaimana begitu sikitnya mereka yang benar-benar beriman dan sedikit sangat di kalangan mereka yang akan masuk ke syurga. Dan memang pun neraka ni, tuan-tuan, penuh. Quran sebut penuh. Sehingga Allah bertanya kepada neraka, halim talati, kamu dah penuh? Allah tanya neraka, tuan-tuan, halim talati, kamu dah penuh? Fatakul hal min mazid. Neraka menjawab, nak tambah lagi ke? Ada lagi yang nak masuk ke, tuan-tuan? Dan memang ada lagi. Ni dah penuh, tuan-tuan. Dimasukkan lagi, tuan-tuan. Dihimpit. Ada neraka ni, tuan-tuan, dihimpit. Pasal apa? Nak masuk lagi ramai ni. Maka dia akan dihimpit. Begitulah azab, siksaan ahli neraka, tuan-tuan. Wal'iyadzabillah. Ada pun syurga, dia luas, lapang, selesa, tuan-tuan. Itu syurga hakikatnya. Yang ni lah kita kena lihat dan kita kena bimbang. Apatah lagi kita berada di dalam zaman yang penuh dengan kefasikan, kemaksiatan, kekufuran ni, tuan-tuan. Ini zaman kita ni zaman mutaakhir, zaman yang memang yang Nabi kata, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Sesiapa yang berpegang dengan ajaran sunnah ketika mana manusia rosak, ramai hak rosak, tetapi ada manusia yang tetap berpegang dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, falahu mi'atu ajri syahid, baginya 100 pahala syahid. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab keadaan suasana hari ini sangat mencabar untuk kita beriman. Sangat mencabar. Sebab ia tidak mendorong sangat, kan? Tidak ada benda yang sangat banyak mendorong kita untuk kita beriman, tuan-tuan. Tak banyak benda yang boleh kita dorongkan untuk makna kata untuk kita jadi orang yang beriman sungguh-sungguh, tuan, pada zaman ini, kan? Itu sebab tu zaman ni zaman yang memang teruk dah, tuan, teruk. Kita tengok keadaan pun teruk dah. Yang hanya zaman hak yang Nabi puji 3 zaman, 3 golongan, 3 kurun, kan? Iaitu sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang Nabi kata, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum.
sebaik-baik manusia, manusia yang berada di zamanku dan manusia selepas mereka dan manusia selepas mereka. Maknanya sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini zaman yang disebut dengan as-salafus salih. Kita pernah dengar istilah as-salafus salih, iaitu orang-orang saleh yang terdahulu. Ya, di refer kepada mana? Kepada tiga golongan ini. Sahabat, tabi'in, tabi'in ini merupakan as-salafus salih. Termasuk juga 4 imam mujtahidin, ya, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i dan juga Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihim. 4 orang itu tuan hidup pada zaman tabi'in dan ada yang hidup pada zaman tabi'in. Maknanya mereka juga merupakan golongan as-salafus salih. Jadi kita mengikuti mazhab mereka itu juga, makna kita mengikut mazhab iaitu salafus salih. Sebab kita semua ini disuruh untuk meneladani golongan as-salafus salih, termasuk 4 imam yang kita sebutkan tadi itu tuan. Tak larilah. Maknanya nak sebut bagaimana suasana keadaan yang sangat-sangat membimbangkan kita dengan sabda Nabi SAW yang disebutkan tadi itu tuan. Itu sebab yang dikatakan 72 golongan itu tuan ialah kan, yang Yahudi, yang Kristian, Hindu, Buddha, Majusi, yang tak percaya kepada Tuhan, dan itu semualah termasuklah agama-agama yang direka oleh manusia, termasuklah buah golongan yang berpecah tadi, yang semua ahli neraka itu. Dan kemudian dulu lepas pada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, wujud pula fahaman-fahaman seperti Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij dan sebagainya lagi tuan. Ini juga pecahan-pecahan kepada umat Nabi yang berpecah tuan. Itu zaman dahulu. Zaman kita ini tuan, nama dia dah beza dah. Kan, nama dia moden. Yang disebut dengan ideologi, ism, fahaman tadi, sekularisme, pragmatisme, kapitalisme, komunisme, pluralisme, liberalisme, nasionalisme, apa lagi? Kan, itu dia. Semua itu semua ism, ideologi yang bercakap dengan akidah Islam. Akidah Islam dia bukan benda furu'iyah, bukan benda cara, dia benda yang bercakap dengan akidah Islam itu sendiri. Ni fahaman ism ni yang dipunyai induknya daripada iblisme wa syaitanisme. Itu dia punya itulah. Dia punya kepala dia tu iblis wa syaitanisme. Nak sebut tu pecahan mana? Kita apa lagi ada golongan anti hadis. Masuklah ni. Tuan-tuan, ada yang mengikuti fahaman ini yang anti hadis. Malaysia pun memang, bahkan seorang itu sedang dalam keadaan dibicarakan tuan-tuan di Mahkamah Syariah oleh Persekutuan. Tolak hadis. Pasal apa? Dianggap hadis ini kata-kata manusia, dia bukan kalamullah. Bila kata manusia boleh dinilai. Bila mana dia perkataan manusia, dia perkataan Nabi Muhammad lah. Bila dia perkataan manusia boleh dinilai. Yang tak boleh dinilai, makna kata yang tak boleh dipertikaikan kalamullah. Tapi kata manusia boleh dipertikai, boleh dinilai tuan-tuan. Ini dia, tak terima kata-kata Nabi. Sedangkan Allah kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi berkata-kata mengikut hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Itu sebab kita belajar tuan-tuan, Al-Quran itu wahyu, As-Sunnah juga wahyu, yakni As-Sunnah yang sahih, makna kata yang sabit, yang sahih, yang tidak dipertikaikan akan periwayatan dia, maka dia adalah
wahyu daripada Allah juga. Selepas Quran, as-sunnah. Itu sebab ulama menyatakan as-sahul kutub ba'dal Quran Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim. Sebenar-benar kitab lepas Quran, kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Hadis dia lepas Quran. Bahkan kalau Al-Imam Syafi'i tuan-tuan, dia meletakkan Al-Quran wa Sunnah fi martabatin wahidah. Dia letak Quran dan Sunnah itu pada satu martabat. Dia tak letak Quran nombor satu, As-Sunnah nombor dua. Al-Imam Syafi'i meletakkan Al-Quran wa Sunnah fi martabatin wahidah. Sebab bagi dia Quran itu wahyu, As-Sunnah juga wahyu, tidak ada beza bagi dia. Maka letaknya sama dia. Itu Al-Imam Syafi'i. Tapi kebanyakan ulama tidak meletakkan begitu. Meletakkan Quran nombor satu, Sunnah nombor dua. Lepas Quran, Sunnah. Nampak? Sebab itu dia tolak hadis tuan-tuan. Jelas tolak hadis. Itu yang kita lihat golongan ni masih ada pengikut-pengikutnya tuan-tuan. Ada bukan seorang dua. Ramai itu. Hak yang tolak hadis. Apa lagi? Hak yang apa lagi? Hak baru lagi, Millah Ibrahim. Hak terbaru boleh tuan-tuan. Yang dikatakan yang mengikut ajaran ini tuan-tuan di Malaysia lebih kurang 5,000 orang dah. Mengikut apa yang dilaporkan 5,000, kebanyakannya di Selangor dan di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, yang menganut fahaman Millah Ibrahim ini tuan-tuan, yang sudah menganggap solat itu tidak wajib. Solat ini sia-sia tuan-tuan. Sia-sia. Tunggang terbalik ni sia-sia dia ni. Ni fahaman baru Millah Ibrahim pula. Sebelum ni apa lagi? Tuhan Harun pun ada juga. Mengaku Tuhan pun ada. Ada pengikut tuan-tuan. Mengaku Tuhan, bukan setakat mengaku Nabi, mengaku Imam Mahdi, mengaku Tuhan. Akhir sekali Tuhan tu stroke lah ni. Tuhan apa stroke? Pelik-pelik sungguh. Ada hak mengaku Tuhan pun ada tuan-tuan. Gila sungguh. Hak Qadian yang Qadian pun ada semua. Ada yang tarikat yang mengarut-karut tuan-tuan. Tarikat ni kebanyakan dan bukan semua menyeleweng. Menyeleweng tuan-tuan. Itu sebab kita kena hati-hati. Tarikat ni. Tak, bagi saya ni tuan-tuan, kita mengaji Islam, akidah kena kuatkan dulu. Syariah kena kemaskan. Kita boleh pergi ke tarikat. Ni dengan kita pun tak kerti apa, terus masuk tarikat. Tu yang terikat. Habis, jangan tuan-tuan, keadaan hari ini susah kita nak bezakan. Kalau kita ada ilmu, alhamdulillah. Kita ada ilmu, kita boleh beza yang ni betul, yang ni tak betul. Tapi dengan kita tak ada ilmu, masuk tuan-tuan, habis kita. Jangan buat pasal. Itu sebablah nak sebut Islam ni tuan-tuan, Islam ni dia alaniah. Islam ni dia terang, dia jelas. Dia tak perlu nak sembunyi, nak sorok-sorok, tak payah. Islam bukan kita nak kena sembunyi, nak kena sorok. Tak ada. Islam disampaikan secara jelas kepada semua golongan tanpa ada pilih-pilih. Setengah-setengah tuan-tuan, kumpulan-kumpulan ni tuan-tuan, dia pilih-pilih. Hak nak masuk kumpulan dia tu bukan semua orang yang boleh layak. Dia ada makam-makam dia juga. Tak ada. Islam untuk semua. Islam untuk semua tuan-tuan. Tidak ada perbezaan, tidak ada beza-beza. Islam untuk semua bangsa, kaum, latar belakang, ilmu dan sebagainya. Semua tuan-tuan. Ini Islam. Dia tidak memilih-milih. Ini orang boleh, ini tak boleh. Tidak. Itu kita kena faham. Itu sebab kita kena jelas. Itu sebab tuan-tuan, kita ni memang jelas. Masjid itu sebagai tempat bagi kita mendirikan solat ibadah. Di samping kita adakan kuliah-kuliah pengajian dan sebagainya. Ini jelas. Tidak ada sebarang syak dari sudut makna kata penyampaian yang tuan-tuan jelas. Tidak ada yang tak boleh. Tapi kalau sorok-sorok ni tuan-tuan, hak ini
ada keraguan sikit, ada keraguan itu kita kena hati-hati, tentu ada hati-hati. Banyak sekali fahaman-fahaman yang menyeleweng itu, macam fahaman pluralisme, menyamakan semua agama semua sama. Ini bahaya. Agama Islam tidak sama dengan agama-agama lain. Siapa yang menyamakan Islam dengan agama Buddha, agama Kristian, tuan-tuan, rosak akidah. Tapi inilah fahaman yang menyamakan semua agama itu sama. Ada kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin negara. Ada, tuan-tuan. Ada. Tak perlu saya sebut nama dia. Dia menyatakan semua agama itu sama. Dia menyamakan Islam dengan Buddha, menyamakan Islam dengan Kristian, mana boleh. Islam wahyu daripada Allah. Adapun agama-agama lain itu rekaan ciptaan akal dan hawa nafsu manusia. Mana sama? Tak sama. Islam agama yang diredai oleh Allah. Agama lain Allah tak redha. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya ad-din di sisi Allah hanyalah Islam. Itu sebab tak boleh kita kata semua agama itu sama. Itu satu. Yang satu lagi, tuan-tuan, golongan yang liberalisme, golongan yang nak ada persamaan, nak menuntut atas nama hak asasi manusia, atas nama persamaan lelaki wanita, tak boleh ada diskriminasi. Tu dia tuntut hak yang tuntut apa tu? Harta pusaka bahagian sama. Sedangkan Islam bagi kepada golongan lelaki-lelaki 2, perempuan 1. Oh, ini tidak adil. Dia boleh kata Allah tak adil. Dia kata Islam itu menuntut kepada keadilan, tetapi mana adil macam ni kata dia. Ini tidak adil. Bagi dia tidak adil. Adil bagi dia sama. Adil bukan sama, tuan-tuan. Adil bukan sama. Kalau kata adil itu sama, tuan-tuan, kan? Anak kita usia 20 tahun dengan anak kita setahun, tuan-tuan, kita beli baju dia, hak anak dia 20 tahun dia guna pakai baju 4 meter, kain dia 4 meter. Anak kecil tu kita kena beli 4 meter juga. Pasal tak sama. Adil. Anak ni mana boleh kita tidak adil. Adil maknanya sama. Adakah itu dikatakan adil? Anak ni beli juga kain 4 meter, kena pakai juga baju yang macam abang dia pakai. Boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Adil apa mana? Adil meletakkan sesuatu mengikut sesuai pada tempatnya, mengikut hukum syarak, itu mana adil. Ini dia nak sama tu, sampai ke tahap nak kepada jadi imam tu laku dekat dekat betul Aminah tu. Jadi imam solat Jumaat, khutbah, khatib lagi. Kemudian dalam satu saf tu lelaki wanita dalam satu saf yang sama. Tak boleh letak lelaki depan, perempuan belakang. Ini tidak adil. Tu berlaku tu, lelaki wanita dalam satu saf. Hawa biru, tuan. Ini dia fahaman yang sangat-sangat menyeleweng. Kemudian ada pula lagi satu pula, baru ni pula ada pula seorang, kan, katanya lulusan Madinah. Dia kata apa? Menutup aurat itu tidak wajib. Pula ada pula kata tak wajib. Yang wajib kata dia pakaian sopan. Makna kata tak tutup kepala pun tak apa bagi orang perempuan. Ini pahaman-pahaman baru, tuan. Pahaman baru ni bahaya ni semua ni. Ini semua kalau anak-anak muda kita dengar tu, dia suka. Kan dia orang ni suka bebas. Kebebasan itu atas nama kebebasan yang berpandukan kepada akal dan nafsu, bukan berpandukan kepada wahyu, tuan. Habis lingkup sangat-sangat bahaya. Macam-macam sebenarnya. Kita kena hati-hati. Itu sebab kalau kita lihat sedikit tentang ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, yang satu-satunya masuk ke syurga ni, tuan, siapa dia, tuan? Kan kalau kita boleh gariskan sekilas, di mana banyak sebenarnya ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah ni. Pertama sekali ialah menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai rujukan.
Ni memang dah tuan. Islam mari mana? Islam mari daripada Quran, Sunnah. Itu sumber utama, sandaran utama kepada Islam, sandaran kepada amalan orang Islam yang beriman mesti Quran, Sunnah. Ni dua rujukan yang Allah kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa farduhu ila Allah wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di mana Allah menyatakan, maka sekiranya kamu bersisih faham dalam sesuatu perkara, maka kembalikan perkara yang dipersisihkan itu kepada Allah dan kepada Rasul. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu dan sebaik penyelesaian. Quran sebut kalau kita beriman kepada Allah, tanda kita beriman kepada hari akhirat, kita mesti kembalikan perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah, yakni Al-Quran, kepada Rasul, yakni kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun sebut, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selagi mana kamu berpegang dengan dua perkara tersebut, kamu tidak akan tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rujukan kita tuan. Apa rujukan kita? Itu yang bila section 66 itu merujuk kepada pakaian lelaki dengan wanita. Maknanya tidak boleh lelaki-lelaki memakai pakaian wanita. Ini bersandarkan kepada apa? Nas, section bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abdullah bin Abbas menyatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minna rijal bin nisa wal mutasyabbihat minna nisa'i bir rijal. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Bukhari tuan-tuan. Jelas, mana boleh. Bila sebut laknat ni tuan-tuan, haram. Dosanya besar. Hidupnya tak diberkati Allah Ta'ala. Bila sebut laknat tuan-tuan, hidup tak berkat. Mana kata seseorang yang ada laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki, tuan-tuan, dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Rasul laknat makna apa? Allah tu melaknat. Laknat tuan-tuan, berkat. Kalau dia mati akan begitu tuan-tuan, mati dia su'ul khatimah, mati yang buruk tuan-tuan. Bayangkan, boleh pula dibatalkan. Nampak gaya dia tak jadi. Kita punya sandaran pun jelas ni, hadis. Itu sebab apa pun tuan-tuan, Quran hadis, apa pun tindakan kita tak boleh lari daripada Quran dan hadis tuan-tuan. Bahkan setiap tindakan kita juga tak boleh lari daripada hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram. Setiap tindak tanduk perbuatan kita, sama tu wajib, sunat, harus, makruh, haram, tu je, tak lari tuan-tuan. Sekarang ni kita sedang dapat apa? Kita sedang buat apa? Kita sedang buat perbuatan wajib. Sebab menuntut ilmu itu wajib. Tadi kita salat perbuatan wajib. Kita buat perkara wajib. Wajib ni tuan-tuan buat dapat pahala, tinggal berdosa. Jadi yang kita sedang berada majlis ilmu ni, majlis yang dikira sebagai fardu juga. Sebab Nabi kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu ke atas setiap individu muslim. Kita sedang buat perbuatan wajib, ditambah lagi dengan niat i'tikaf lagi. Sunat pun kita ada. Di samping yang wajib pun dapat, yang sunat pun dapat juga. Itu dia.
sebab perbuatan kita ni tuan-tuan. Ini tak lari lah, tak lari. Maknanya apabila kita meninggalkan, walaupun mungkin kita tidak melakukan perintah Allah, tapi kita meninggalkan maksiat, itu juga dia sebagai apa? Ganjaran pahala. Kan? Umpamanya kita duduk, kita tak buat benda maksiat, tuan-tuan, kita dapat pahala sebab kita tinggal maksiat. Luasnya konsep pahala ni, tuan-tuan, cukup luas. Nak banding dengan dosa, dia agak begitu terhad. Dosa ni, tuan-tuan, terhad. Tapi hak terhad tu yang dibuat-buat. Macam umpamanya makan minum, tuan-tuan, halal banyak lagi, yang pilih haram tu besar. Minuman halal, tuan-tuan, punyalah banyak minuman, macam-macam jenis minuman, tuan-tuan, semua ada. Kopi, teh, Nescafe, Milo, kemudian campur lagi Nescafe dengan Milo, jadi Neslo, dia campur-campur pula lagi. 3 dalam 1, 5 dalam 1, semua ada, tuan-tuan. Tapi kalau kopi campur teh, masalah sikit. Dia campur habis, campur teh, campur jus peach, campur lemon, tu teh saja. Dengan tongkat Ali, kacip Fatimah, punya banyak. Dengan jus lagi, tuan-tuan. Yang arak, nak minum arak tu pasal apa? Tu yang dia arak juga dia minum. Minuman halal banyak lagi. Heran sungguh kita semua. Dan satu lagi, tuan-tuan, ada sihat. Minuman yang bergas, tuan-tuan, jauhkan. Memang tak elok. Risuk kesihatan. Dia halal. Kesihatan kena jaga, tuan-tuan. Memang minuman gas ni, tuan-tuan, memang dia merosakkan kita punya kesihatan. Sebab itu kita tak payah minum gas ni, tinggal. Minuman yang memang kalau kita tengok uji kaji itu, memang dia punya air minuman tu memang tak elok semua. Memang tak elok semua. Jadi kita sedap-sedap sedap-sedap, tuan-tuan, tetapi tak elok, tak sihat. Jadi kita kena pilih minuman yang sihat. Minuman yang sihat itu yang penting. Bukan setakat halal tayyibah. Kita halal dan tayyibah. Kita bukan setakat ambil halal, tapi kita nak tayyibah yang baik. Halal dan baik. Itu kita punya pilihan kita untuk jaga kesihatan itu. Jadi kita memang dulu memang minum gas, tapi bila dah tahu dah dia punya maknanya memang tak elok semua, memang kita kena jauhkan. Minum lain lah. Air mineral lagi bagus. Air kau ni pun okey juga. Mineral kan maknanya begitu. Minuman banyak lagi. Arak juga yang dipilih, kan? Macam juga lain makanan, bersama makanan, macam-macam makanan ada, tuan-tuan. Kan kita Melayu ni, tuan-tuan, macam-macam resepi makanan, macam-macam jenis. Memang canggih Malaysia ni. Arab mana sana? Arab, makanan Arab dia tahu banyak, dia punya jenis tahu banyak. Arab ni, tuan-tuan, dia lebih kurang ni. Tapi Melayu ni, tu saya kira lah, habis semua dengan ulam-ulam dia makan. Kan? Paku pun dia makan juga. Pucuk paku lah. Macam-macam semua dia makan. Nak cerita orang Melayu ni memang kira lah hebat lah dengan Melayu. Tapi hak yang dimakan hak haram tu juga. Babi juga dimakan. Babi. Tapi babi ni, tuan-tuan, sebenarnya itu sebab saya tanya dengan Anwar Sen. Anwar Sen ni dia seorang Cina yang masuk Islam lama dah. Bahkan dia dah faham Islam, kadang-kadang mungkin lebih Islam pada kita lagi. Dia faham Islam tu, tuan, lebih pada kita yang Islam dah lama. Dia kata babi ni makanan sedap. Babi sedap tu sebab orang-orang yang dah makan babi ni, dia agak sukar nak tinggal makanan tu semua. Kalau dia dah masuk Islam, dia babi ni, tuan-tuan, sedap pada kambing lagi tu. Itu makanan semua. Dia kata sebab dia pernah makan. Dia pernah makan. Itu sebab orang susah sangat nak tinggal makan babi. Pasal makanan itu sedap. Tapi sedap-sedap pun kan dia tidak sihat.
makanannya tak sihat. Sebenarnya babi dia memudaratkan, dia tidak memberi kebaikan kepada kita kan. Sama juga kita makan, kadang-kadang makan daging-daging itu pun banyak kolesterol kan. Dia sebenarnya kambing dengan lembu, kalau ke kajian, lembu lebih banyak kolesterol daripada kambing. Pasal apa orang takut sangat makan kambing? Oh, sebut kambing, oh tak berani. Takut makan kambing, tak boleh takut juga, syirik nanti. Makan yang kambing tak masalah. Makan jangan lembu boleh, lembu kolesterol tinggi pada kambing juga. Semua. Jadi begitu. Nak sebut je lah. Balik kepada nak sebut tadi tentang, nak sebut bagaimana luasnya konsep amal kebaikan ataupun pahala ni tuan-tuan. Sebenarnya banyak yang boleh kita buat, pahala ni banyak, nak banding dengan dosa terhad tak banyak mana. Tapi kita heran dengan dosa itu juga yang dibuat oleh manusia tuan-tuan. Baik, itu satu. Yang kedua, ciri Ahlussunnah wal Jamaah juga tuan-tuan, ittiba', yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kan, ikut sunnah Rasul, ajaran sunnah kan, yang mana Rasulullah sebagai role model kita, sebagai uswatul hasanah kan, orang yang paling yang kita kena ikut sekali, nombor satu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan para sahabat dan juga golongan as-salafus salih. Mana dia punya ranking nombor satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut. Sebab Allah berkata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata, kalau kamu Muhammad kepada mereka, sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikutlah aku, ikut Nabi Muhammad. Nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Jadi kita kena ikut Nabi. Perbuatan Nabi ni tuan-tuan, ikut semua orang. Apa pun yang Nabi lakukan tuan-tuan, kita buat. Boleh buat kan? Tapi ulama sebut ada juga sunnah yang diharamkan buat, ada juga. Bukan anda kata, tapi satu dua benda lah yang kita harap ikut Nabi. Antaranya kahwin sampai 11 orang tak boleh. Dan Nabi diberikan kepadanya boleh untuk kahwin sampai 9 orang. Sebab isteri Nabi semua 11 orang. Dia boleh kahwin dalam satu masa 9 orang. Jadi kita tak boleh, kita hanya laki-laki lah 4 orang. Itu pun kalau ada kemampuan dan keberanian. Syaratnya kan, ini semua ada kemampuan belaka ni, tapi takut cuma kan. Itu yang masalah. Kemampuan ada kan, keberanian tu mungkin kurang sikit lah kan. Tak apalah, bukan takut cuma bini tak takut kita, itu yang masalah. Ataupun satu lagi, menakutkan. Bini menakutkan dia. Lagi itu lagi bahaya tu kan. Lagi bahaya tu kan. Orang lelaki ni memang tuan-tuan, dia macam mana pun tuan-tuan, memang dia kalah. Bini memang kuat pada kita lagi. Itu masalah lelaki-lelaki lah. Ini maknanya nak sebut kahwin 4 orang. Tak boleh. Itu Nabi 9 orang. Itu sunnah Nabi tuan-tuan. Tak ada lebih daripada 4 itu lah. Itu antara sunnah yang boleh kita ikut lah. Baik. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga tuan-tuan tidak mengagung-agungkan mana-mana imam atau ulama yang mereka ambil seluruh ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun mereka tetap kita tetap mesti menghormati ulama. Maknanya tuan-tuan, kita tak boleh ta'assub, tak boleh fanatik, tak boleh kepada imam ke alim ulama ke. Kita tak boleh fanatik dan ta'assub. Kita hanya menghormati mereka, tapi tak sampai tetap kita mendewa-dewakan macam Syiah. Kan Syiah tuan-tuan, dia mendewa-dewakan 12 imam yang mereka dakwa daripada Sayyidina Ali sampai kepada yang ke-12, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, yang akan menjadi Imam Mahdi bagi golongan Syiah itu. Ini imam ni semua ni bukan setakat maksum daripada melakukan dosa,
bahkan juga maksum daripada melakukan kesilapan yang tidak berkait dengan dosa. Nabi kita Muhammad SAW, dia maksum daripada melakukan dosa, tetapi tidak maksum daripada melakukan kesilapan yang tidak berkait dengan dosa. Makna kata taraf imam mereka itu lebih pada Nabi dan Rasul-Rasul, tuan-tuan. Itu letaknya. Itu sebab kata-kata imam itu adalah wahyu. Itu Syiah, tuan-tuan. Kata-kata imam itu adalah merupakan wahyu daripada Allah. Sebab 12 imam itu dilantik oleh Allah. Bukan manusia yang angkat mereka sebagai imam. Hakikatnya Allah yang mengangkat mereka sebagai imam. Bila Allah angkat mereka, dah tentulah kata-kata mereka itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya juga. Ini dia. Yang kita tak boleh sampai ke tahap itu. Jadi kita menghormati ulama. Ulama kita kena hormat. Tapi jangan sampai kita ta'assub. Tidak boleh. Ta'assub tidak boleh. Kita ada ta'assub dengan Islam. Ta'assub Rasulullah ya, Rasulullah ni memang kita kena, orang kata apa, yang pujilah, tapi tak sampai puja lah, kan? Puja hanya kepada Allah. Puji-pujian boleh kepada manusia, tapi tak sampai tahap mengangkat manusia itu sebagai Tuhan, itu tak boleh, kan? Maknanya kita kena lihat ulama-ulama. Ini ada pula katanya tu, kan? Ada seorang ulama dihalang sekarang ni, kan? Sebab-sebab tertentu lah. Tapi sebenarnya itu suatu perkara biasa. Tuan-tuan, ulama dihalang, digam, itu perkara biasa. Kita jangan pelik, tuan-tuan. Apa nak pelik pula? Bahkan Rasul-Rasul lagi dihalang. Tapi kita kena faham, kita kena terima, kita kena menerima perkara tersebut sebagai suatu perkara yang lumrah. Kan Rasul-Rasul dihalang. Tak usah kira Nabi kita Muhammad SAW dihalang oleh kaum dia sendiri untuk menyampaikan dakwah. Siapa halang? Abu Lahab ketika Nabi sedang menyampaikan ceramah, sulung dia dekat dengan Bukit Safa. Apa Nabi dapat? Abu Lahab kata kepada Nabi, tabban laka ya Muhammad alihada jamatan. Celaka kamu Muhammad, adakah kerana ini kamu kumpulkan kami? Kita tak sampai tahu orang kata kita celaka, tapi Nabi dah dapat kata-kata celaka, kan, gila, apa lagi, ahli sihir. Apa yang Nabi tak dilabelkan dengan label-label yang buruk, tuan-tuan. Itu kita kena faham. Sampai tak kata ni nak berhenti daripada menyampaikan dakwah, tak boleh. Tak kena, tuan-tuan. Saya tak setuju kalau statement keluar dengan sebab ada halangan-halangan tertentu, kemudian keluar statement menyatakan akan berhenti menyampaikan kuliah dakwah, nak berhenti dah. Itu tak betul. Makna kata kalau itulah maknanya kenyataan begitu keluar dari seorang alim, makna dia tidak menjiwai dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau itulah macam dia dah sudah putus asa, kan? Sudah putus asa. Dia boleh putus asa. Nabi Nuh, tuan-tuan, berdakwah 950 tahun, berdakwah 950 tahun, tuan-tuan. Siang malam, pagi petang, sembunyi secara terang-terang. Apa kau boleh buat bila mana Nabi Nuh sampaikan dakwah? Dia tutup muka dengan kain, tutup telinga ni, tak mau dengar apa yang Nabi Nuh sebut. Nabi dia tak nak dengar. Sampai tahap tu, Nuh tutup telinga, tutup muka. Macam mana Nabi Nuh nak cakap apa? Dengar pun tidak, tuan-tuan. Ada Nabi Nuh berhenti daripada menyampaikan dakwah pasal kaum dia tak mau dengar, dia berhenti? Tak ada. Silaplah kalau kita nak berhenti, kan? Silap ni nak tarik diri lah, apa benda, terus jalan. Jangan peduli. Halangan-halangan itu semua merupakan suatu benda biasa, kan? Saya kira lah, tuan-tuan, ni semua kita kena faham. Saya kira lah, Nabi-Nabi yang dibunuh, dipenjara, ulama-ulama kita ada yang dibunuh, dipenjara, yang dikepung dan sebagainya, kan?
Kepung FRU dan sebagainya tuan. Apa nak heran? Jadi kita pun tak reti lah kalau sekiranya ada orang yang nak berhenti daripada menyampaikan dakwah ni, tak kena. Jalan terus. Peduli apa? Tak boleh masuk TV, tak boleh masuk radio. Jalan. Bukan kita dakwah dengan TV, dengan radio. Ni pasal tak boleh masuk TV, tak boleh masuk radio, tak mau dah. Apa ni? Ruang lingkup luas lagi dakwah ni tuan-tuan. Ini kadang-kadang kita pun tak reti lah, tak faham juga. Itu kita kena faham. Itu pun alhamdulillah tuan-tuan. Lagi kita tengok orang kata persambutan daripada kita orang Malaysia. Macam Syekh Nuruddin tuan-tuan, dia orang Indonesia. Walaupun di Indonesia tuan-tuan, kita menerima dia sebagai seorang Islam. Mana dia boleh masuk TV, boleh masuk radio lagi tuan-tuan. Kita orang Malaysia pun boleh masuk, dia boleh masuk tuan-tuan. Itu keistimewaan dia lah. Tiba-tiba bila tak boleh masuk, I nak berhenti. Jangan. Tak betul lah begitu. Jalan terus, sampaikan. Apa nak salah? Kalau betul ajaran yang disampaikan tak menyeleweng, jalan, tak salah. Ruang lingkup dakwah ni luas sangat dakwah ni tuan-tuan. Ramai lagi orang nak dengar. Kalau orang tak mau dengar apa, orang dia dengar lagi. Apa hal? Jadi ini kita kena ni lah sikit, jiwa besar lah sikit. Janganlah putih hasa. Macam nampak macam dah give up dah kan. Mana boleh give up? Kamu sikit itu bukan apa pun. Bukan kena apa pun, kena gap pun kan. Kita ada apa pun, bukan kena tangkap apa pun, kena gap je. Alah, apa benda? Jalan. Itu kita kena faham. Itu sebab maknanya nak sebut tadi ulama' dalam ada ulama' ni dia kena berjuang, kena haraki sikit. Haraki itu kena. Bukan setakat menyampaikan ilmu semata-mata tuan-tuan, dia kena haraki, dia kena bergerak sampai. Kerana memang bila kita sampaikan ada orang tak setuju. Ini biasa tuan-tuan. Nabi pun ramai, banyak Nabi pun apa yang disampaikan bukan diterima. Nabi pergi Taif, sampaikan dakwah di Taif, berjalan kaki dari Mekah ke Taif, jalan kaki 50 batu tuan-tuan. Punyalah susah tuan-tuan. Kita dengan orang bawa kita lagi. Orang bagi ambil rumah lagi tuan-tuan. Apa hal? Dia jalan kaki pergi Taif. Sampai Taif ingat orang Taif boleh terima lah Islam. Rupa-rupanya orang Taif lebih kurang sama dengan orang Mekah. Puasa kata nak terima, nak dengar pun tidak. Dengar pun tak apa. Sampai Nabi dihalau daripada Taif. Halau tuan-tuan, kena baling batu lagi. Kita pernah baling batu? Kena. Ada tengah-tengah mengajar tuan-tuan, orang mari baling batu dah. Mari baling teluk kemuruk dah. Mana ada? Nabi kena tuan-tuan, berdarah-darah. Nabi, dia bukan kita orang biasa ni. Nabi yang mulia tu pun kena. Kita yang tak ada apa-apa ni pun tuan-tuan, tak kena apa pun. Apa hal? Tak ada masalah, tak ada. Nabi, tetapi apa pun, Nabi bila sampai di Mina, dia balik tuan-tuan, di Mina dia sembahyang. Dia solat di Mina, dia baca Quran, dia baca suratul Alaq. Dia baca suratul Alaq. Kemudian jin mendengar bacaan Nabi, jin beriman tuan-tuan. Manusia tak beriman, jin pula beriman tuan-tuan. Jin yang mendengar, sebab Nabi tak tahu ada jin, tapi Allah yang beritahu ada sekumpulan jin yang datang mendengar bacaan kamu, dan mereka beriman, dan mereka pergi kepada kaum mereka untuk menyampaikan apa yang mereka faham. Sebab apa? Sebab Rasul-Rasul itu tuan-tuan bukan setakat diutus kepada golongan manusia, juga diutus kepada golongan jin. Itu sebab jin tuan-tuan tak ada Rasul. Allah tak utuskan Rasul di kalangan jin. Tak ada seorang Rasul pun di kalangan jin. Rasul hanya di kalangan manusia saja. Dan Rasul itu tuan-tuan bukan setakat kepada manusia diutuskan, juga kepada jin. Cumanya secara tidak langsung, maknanya Rasul pun bila dia berdakwah tuan-tuan, jin yang ada di sekitar itu akan dengar. Nabi tak tahu lagi ada kan, sebab dia orang boleh mendengar kita. Ni mungkin ada jin kat sini pun ada ni. Kita tak nampak kan? Nampak tuan-tuan. Dia pun dengar kuliah ni tuan-tuan. Dia pun yang beriman
beriman. Sebab apa? Syariatnya itu sama macam kita. Sama juga. Dia pun solat, dia pun puasa. Dia puasa juga. Jadi dia dengar daripada kita manusia ni tuan-tuan. Dia dengar. Sebab itu Nabi pun bila dia berdakwah, bila ada jin dengar, jin pun ada yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu ketika Nabi sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ketika Abdullah bin Mas'ud menceritakan tuan-tuan, ketika mana tu tiba-tiba Nabi hilang. Mereka kehilangan Nabi, dia pun cari dekat lereng-lereng bukit, dan mereka menyangkakan Nabi dipukul, dibunuh curi. Jadi dia orang rasa ni lah, rasa bimbang. Malam tu mereka tidur dalam keadaan yang takut. Kemudian besok pagi lepas subuhnya muncul Nabi, dan Nabi cerita bahawasanya itu ada jin yang menjemput dia pergi ke kumpulan jin untuk menyampaikan dakwah. Maka dia pun pergi. Sebab Nabi dia boleh interaksi dengan jin, sebab Nabi boleh lihat jin. Itu kelebihan Nabi ya. Orang ni tidak boleh. Manusia selain Nabi tidak boleh melihat jin dalam bentuk asalnya. Kita tak boleh nampak jin dalam bentuk asal, tapi Nabi boleh nampak jin dalam bentuk asal. Kalau pun boleh nampak tuan-tuan, jelmaan boleh. Kita boleh tengok dia dengan sebab dia menjelma sebagai haiwan, ular ke apa ke, ataupun lembaga-lembaga, itu boleh. Itu pun tuan-tuan kalau kita boleh lihat, itu pun itu bukan satu kelebihan. Itu gangguan kepada kita. Maknanya sesiapa yang dapat melihat lembaga-lembaga itu, yang mana dia itu jin sebenarnya, dia menjelma sebagai lembaga. Makna apa? Dia mengganggu kita. Dia memperlihatkan diri dia dalam bentuk jelmaan tadi, makna dia sedang ganggu kita. Bukan satu kelebihan. Ada setengah kata itu kelebihan. Bukan tuan. Saya pun tak boleh nampak, tak boleh, tapi rasa tu boleh. Rasa boleh tuan. Kita rasa kewujudan dia tu, ada mana bila meremang bulu roma tu, dia ada tu. Secara spontan meremang. Tapi bukanlah mana bila lepas cerita-cerita hantu, lepas tu balik rumah, masuk rumah meremang bulu roma. Itu psikologi. Tak boleh tu. Tapi nak sebut ni bahawasanya Nabi pernah dijemput oleh jin tadi. Jin tu beriman pula, manusia tak beriman. Jalan Nabi balik ke Mekah. Sampai satu ketika Nabi disuruh berhijrah ke Madinah, sebab orang Mekah dah tak nak mendengar dakwah Nabi. Nabi paksa berhijrah tuan-tuan. Itu dia perjuangan dakwah tuan-tuan. Bukan suatu benda yang mudah. Kalau nak dibandingkan dengan kita hari ini tuan-tuan, memang cukup mudah. Mudah sungguh. Banyak kelebihan, kemudahan yang kita peroleh dalam kita menyampaikan dakwah hari ini tuan. Tak payah susah-susah payah macam zaman dulu-dulu tuan. Kita kena syukur kepada Allah. Jalan terus, jangan peduli halangan. Kalau kita menyampaikan yang betul, sila jalan. Apa hal? Sungguh ini kita kena faham sesudut dakwah, kita kena faham, insya-Allah. Kemudian sebenarnya banyak lagi ni ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah ni. Tak cukup masa dah ni. Matahari mudah naik. Di Pulau Subuh ni dia sampai matahari naik. Lepas subuh dah tak ada subuh lah. Saya rasa setakat dulu, saya rasa lebih kurang kita dah sampai ke sedikit sebanyak tentang siapa dia golongan yang masuk syurga, dan juga siapa golongan yang masuk neraka yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita dapat berhati-hati, berjaga-jaga daripada kejahatan-kejahatan, penyelewengan, kesesatan yang berlaku di zaman kita hari ini tuan. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, kita diberikan petunjuk yang berterusan sehinggalah kita meninggal dunia, insya-Allah. Saya setakat itu, wallahu a'lam. Cuma ya tuan-tuan, sebagai akhir tuan-tuan, saya ada kita punya NGO